إياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muka surat 9. Tahu nak? Tengok kitab. Muka surat 9, tahu nak? Muka surat 9 bagi 9. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu akan bahawasanya yang binasakan Islam itu amat banyak. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu. Apa dia ni? Akan bahawasanya yang membinasakan Islam. Apa maksud binasa Islam? Murtad. Yang merosakkan akidah dia panggil. Yang boleh jadi murtad. Amat banyak kata musannif. Apa dia banyak ni? Perkara-perkara yang membinasa Islam. Nah, kita sini. Jadi tiap-tiap perkara yang Allah buat, dia ada sah dia, ada batal dia. Semayang ada sah semayang, batal semayang. Puasa sah puasa, batal puasa. Wuduk ada sah wuduk, batal wuduk. Haji ada sah haji, batal haji. Islam pun dia ada sah Islam, batal Islam. Bukan pakai duk Islam sampai bila-bila dak. Dia ada perkara yang membatalkan Islam dah. Tengok sini. Maka setengah. Hak ni bukan royak semua ni. Antaranya. Antara mana? Perkara-perkara yang boleh batal Islam tu. Daripada perkara membatal Islam ni, berkata oleh seseorang. Hak ni dia panggil apa ni? Murtad dengan lisan. Ni. Islam dia jatuh sebab perkataan. Dia boleh jatuh dengan perkataan, boleh jatuh dengan perbuatan, boleh jatuh dengan bantahan, boleh jatuh dengan selora, melawak, boleh jatuh dengan tikok hati. Dia ada 5 benda boleh jatuh Islam. Ingatlah. Hak ni dengan jatuh dengan perkataan antaranya dia kata gini, berkata oleh seseorang. Hak ni masalah akidah ni. Dia cakap kata gitu, bahawa Tuhan kita itu di dalam hati orang mukmin. Dia kata gitu. Di mana Tuhan? Tuhan dalam hati orang mukmin. Dia pegang gitu. Dia pegang gitu, cakap dia tu cakap yang boleh jadi jatuh. Sebab apa? Dia pegang Allah Ta'ala bersifat seperti ada tempat. Tuhan bukan ada tempat. Karena ada tempat, dia bersamaan dengan baharu. Wa mumasalatu lil hawadisi bi ayyakuna jirman. Baiklah. Wa mumasalatu lil hawadisi, dan bersamaan dengan segala yang baru, mustahil Tuhan. Zatuhu aliyatun qadran, zat Tuhan yang maha tinggi itu mustahil ia mengambil qadar.
Apa qada? Mengambil ruang. Qada tubuhnya. Nah. Tuhan bukan jenis macam beg ni, ketul ni, duduk sini, dia mengambil ruang gitu dah. Ataupun bertempat di satu-satu tempat. Au yataqayyada bimakanin au zamanin. Atau tertentu ia pada satu tempat atau zaman, masa. Tuhan bukan bertempat, bukan masa. Bukan lama dah Tuhan. Tak ada kata itu. Tuhan qadim lagi azali. Jangan kata Tuhan lama, tak kena. Lama itu masa. Kerana masa itu baru. Pegang gitu menyamai Allah Ta'ala dengan baru, kafirun, boleh jatuh kafir. Sebab Quran kata laisa kamislihi syai'un. Jaga molek lah. Cakap gitu. Kalau kata Tuhan duduk di hati orang beriman, jadi berbilang-bilang Tuhan. Orang beriman banyak mana? Di situ ada, di situ ada. Bertempat-tempat. Jadi berbilang-bilang dan bertempat. Dan dia mengambil ruang di mana? Di hati. Cakap gitu boleh jatuh, boleh binasa Islam. Jangan nak cakap gitu. Atau berektikok begitu. Tengok. Maka jadi kafir ia. Apa tengok tulis itu? Kita tulis betul. Jadi kafir seseorang yang kata gitu. Tuhan duduk di hati orang beriman. Jadi Tuhan berbilang-bilang. Hati azam pun ada, hati apa sopi pun ada. Jadi banyak Tuhan. Dan juga tempat. Sebab hati itu tempat di belah kiri kita ni. Maka Tuhan bukan jenis tempat. Tengok. Tubuh kita besar ni. Tuhan nak duduk di hati tak mana? Kalau cakap dia cakap gitu, pegang gitu. Ini bukan cakap orang awam. Ini cakap orang hakikat. Kita tak sampai. Kita ni body kancing. Jangan bercakap supaya cakap macam orang pakai Mercedes. Tak boleh. Banyak kan kita ni enjin ni kita nak ambil enjin besar, tapi bubuh di body kancing tak kena. Orang hakikat tak apa, dia bercakap ilmu bahagian dia. Maksud daripada hati tu macam mana tak tahu. Dia ada bahagian dia. Makam dia. Kita orang biasa cakap gitu, faham gitu, boleh jatuh murtad. Sebab tu kita orang awam taraf bawah ni, hak kecil basuh berdiri, kadang-kadang duduk ni, tak sodok tebing masuk capur lah bab tu. Orang hakikat bercakap dia makam lain. Walau dia cakap nampak zahir gitu, tapi dia tak apa, dia pegang macam lain. Kita hak kaki caca ni, hak bawah ni, bercakap gitu, faham gitu. Sebab tu tak boleh masuk capur lah. Tengok. Ada tak kadang-kadang? Ada. Nampak zahir mutasyabihat dia panggil. Ayat Quran dan hadis mutasyabihat. Ini bukan makam kita. Kita yang zahir cakap gitu, kita faham gitu. Tengok. Maka jadi kafir ia. Tengok. Dia tulis itu. Jadi kafir seseorang yang kata Tuhan duduk di hati orang beriman. Bukan kata hati beriman, di mana-mana tempat tak boleh kata. Tuhan bukan bertempat. Kerana barang yang bahasa tempat berjiring macam beg ni, macam meja, macam kita. Maka takkan Tuhan macam kita. Kita ini baru. Mustahil pada akal. Tengok. Seperti berkata ia, Tuhan di atas aras. Dia cakap atas, maksud di atas. Dia cakap maksud di atas tu kena takwil lagi dia panggil. Apa maksud takwil? Ambil makna lain. Sebut macam tu tapi kena faham makna lain. Gitu dipanggil takwil. Bercakap macam tu tapi maksud macam lain. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah. Yadun tu tangan. Tapi bukan maksud tangan. Dia ada makna banyak lagi yadu ni. Maka kena bubuh makna lain. Sebab tu dia kata ayat mutasyabihat. Jangan pegang gitu, makna gitu. Jaga molek. Tengok. Wa yabqa wajhu, dan kekallah wajah. Jangan pegang wajah adalah wajah. Kerana ulama dua jenis. Satu ulama salaf, satu ulama khalaf. Ulama salaf ni ulama 200 tahun ke Nabi. Demo pun kata
Wajah di situ, tangan di situ bukan makna tangan. Serah pada Allah. Selesai masalah. Mari lapis belakang ni sebab orang dah mula bahas, dia buat terus takwil. Tangan di sini kekuasaan. Wajah di sini zat. Allah atas arah itu menguasai kekuasaan. Kenapa hana? Memerintah Allah Ta'ala di atas aras. Bukan duduk atas cakung gini. Takut pegang gitu jahanam tu. Jadi rosak akidah nah. Allah di situ, maka ulama khalas takwil apa maksud? Tuhan yang memerintah di atas. Macam raja yang memerintah di atas tahta lah. Kadang-kadang dia pun naik kereta tu ikut jalan. Tapi kita kata sultan yang memerintah di atas tahta. Maksudnya Allah di situ adalah kena takwil maksud lain. Kalau tidak faham duk atas, Allah bertempat juga. Tengok nah. Jadi salah boleh binasa iman. Qala musannif rahimahullah. Seperti berkata ia, Tuhan itu di atas aras. Tengok boleh. Ayat ada Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tapi Allah di situ dia dua ya. Bagi ulama salaf dia kata apa? Allah sini bukan makna atas. Serah pada Allah. Habis. Ulama balik belakang sini sebab ada orang bahas dah. Dia takwil sebab nak elak syubhat. Dia kata apa? Allah di sini memerintah. Selesai masalah. Yang kita baru ni pandai-pandai warna. Dia ulama dua jenis ni ya. Yang baru kita jangan pandai pada demo. Tak pandai dah kita ni. Mari hak baru ni, oh Allah doa atas pening jenis kelahi. Faham tak? Kita sunnah wal jamaah pegang gitu. Kerana apa tu? Kerana jadi kafir tu. Disabitkan baginya Allah Ta'ala. Apa dia? Akan tempat. Dia pegang gitu. Sebab dia kata Tuhan ada tempat, maka benda yang mengambil tempat ini benda jiring berketul macam kita. Bila macam kita berlawan dengan ayat Quran. Ayat Quran kata laisa kamislihi syai'un. Tuhan ni tak sama dengan sesuatu apapun. Sebab tu lawan itu boleh jadi kafir. Tengok. Dia kata kena lagi. Dan diusung akan dia oleh manusia dan malaikat. Tuhan tu atas arah kan? Di bawah ni manusia dan malaikat usung. Pegang gitu kafirun. Boleh jatuh kafir, jatuh murtad dengan gitu. Kerana Allah tadi ulama salah hurai gini, ulama khalaf hurai gitu. Jadi tak ada berkena-mengena dengan doa tah. Macam kepiah doa tah ni bukan macam tu. Bukan maksud Allah di sini, makna banyak lagi kata ulama salah. Bagi ulama khalaf, dia takwil tu Allah di sini memerintah. Selesai masalah. Supaya kita tidak jadi syubhat dengan Allah Ta'ala bertempat lagi sama dengan makhluk, boleh jatuh murtad, jatuh kafir. Qala musannif rahimahullah. Habis. Dan setengah daripadanya apa dia? Jadi jahanam Islam tu. Boleh jadi murtad kafir seseorang tu. Apa dia? Berkata ia, mulut juga cakap. Dia kata menatang pelama, Tuhan kita itu bergerak pula dah. Dan berdiam. Tuhan tidak gerak, tidak diam. Kalau Tuhan gerak diam, sama dengan gelas ni. Mama tengok gelas ni. Gelas ni diam pun dia ambil, gerak pun boleh. Mama tengok. Bila dia gerak, meninggalkan diam. Bila dia diam, meninggalkan gerak. Takkan Tuhan macam baharu, macam gelas ni. Itu dia. Kalau pegang kata Tuhan gerak dan diam, maka Tuhan sama dengan kita. Sama dengan almari itu. Almari itu duduk diam. Kalau kita kocok dia, dia gerak, meninggalkan diam. Kalau kita tak kocok dia, dia diam. Jadi semua perkara tadi semua tu baharu belaka. Tuhan bukan gerak, bukan diam. Karena barang yang gerak diam dia jiring. Faham tak? Pegang gitu. Tengok itu akidah kita, tengok. Berkata ia, Tuhan kita itu bergerak dan berdiam.
Dia pegang gitu. Kalau Tuhan gerak diam sama dengan kita. Orang tanya pula. Ni air laut tu deh. Air laut tu duk gerak direct tak diam-diam. 24 jam duk gerung. Ni. Kita nak kata gini. Air laut tu pun mengambil dua benda. Pertama gerak, kedua diam. Mana bukti? Gi ambil timba ke cawan ke, gi cebok masuk. Cebok boleh timba, duk diam. Menunjukkan dia juga makhluk macam kita. Air laut ni. Bila benda jenis gerak atau diam, maka dia jiring. Tuhan takkan jenis gerak, kerana gerak ni benda makhluk. Tuhan takkan macam diam, kerana diam juga makhluk. Tuhan tidak gerak, tidak diam. Tu dia. Macam mana weh? Tak tu dia. Itu ilmu tauhid yang tak sama dengan baharu tu Tuhan. Tu. Tengok. Al-Musannif rahimakumullah. Atau pergi datang, gi mari Tuhan ni. Siapa pegang kata Tuhan bergerak gi mari, walau dalam ayat Quran atau hadis mutasyabihat, kena takwil maksud lain. Dia panggil ayat kesamaran. Tuhan gi mari sama dengan saya kan? Saya tadi duduk di Bali, lo ni mari cara tokung, sagi klik pula. Gi mari. Takkan macam ni. Maka gi mari itu gerak, datang pergi itu perkara apa? Perkara jiring macam saya ni. Makhluk macam saya juga. Tuhan bukan jenis tu. Tu dipanggil, kita pegang apa dah? Laisa kamislihi syai'un. Tak sama Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka Tuhan ni tidak gerak, tidak diam, tidak gi mari. Siapa-apa pegang Tuhan gi mari, maka jadi kafir ia. Yang kamu lihat sebab tu kena mengaji tauhid tu wajib tu. Kena mengaji ilmu tauhid. Kena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan macam kita makhluk ni. Bukan jenis ada warna merah, biru, kuning, hijau. Ini semua barang yang dijadikan Allah. Bukan jenis sejuk, panas, kerah, lemut, licin, lembek, bujur, panjang, pendek, tajam. Semua itu makhluk yang kita dapat jumpa dengan tengok sendiri. Kalau jenis biru Tuhan sama dengan kapek tu, maka Tuhan bukan jenis biru, kerana biru itu arak dia panggil. Apa maksud arak? Barang yang tumpang jiring. Pandai gitu tengok. Qala musannif rahimakumullah. Maka jadi kafir ia. Tengok. Tok guru tulis siap lah, bukan kitab hak loni ni. Kitab berapa puluh tahun dah. Kalau karang semakin dulu kan bulan lepas boleh kira ya. Daripada dulu lagi. Orang dok baca berkurung-kurung dah. Tak ada siapa boleh petikir pun. Dengan hujah akal pun tak boleh lawan. Dengan hujah ayat Quran tak boleh lawan. Memang gitu sungguh. Dengan dalil cukup. Sebab tu Nabi SAW bila dia nak Isra' Mi'raj, Aisyah tanya macam mana Allah. Tak boleh nak cerita. Sebab tidak ada guna dipelagakan. Tidak ada benda nak diadukan. Faham tak? Nak royak Pak Sagi macam ni tak boleh. Sebab dia bukan Pak Sagi. Pak Sagi sama roti Pak Sagi. Kau dia mau tanya macam mana Ustaz Zamri. Kawan tak kenal dia. Kami duk ngaji Ustaz Zamri. Ustaz Zamri macam mana? Kita boleh bayangkan. Janggut lebih kurang 40 mat sebelah rumah kita tu. Ada benda boleh pelaga. Sebab saya macam badan genah-genah. Ada benda tak? Genah-genah sikit lebih kurang. Tunjuk. Boleh ada benda nak pelaga. Kulit hitam-hitam sikit. Ataupun putih-putih boleh pelaga. Kawan ni gemuk. Kita boleh pelaga dengan gemuk. Tajam lebih kurang pisau lah. Boleh gaya. Tuhan nak pelaga dengan tak lama. Tidak ada gu nak digukan. Tidak ada adu nak diadukan. Itu dipanggil laisa kamislihi syai'un. Siapa-siapa pegang tengok ayat Quran tu dia hurai macam tu boleh jadi kafir tengok. Qala musannif rahimakumullah. Gitu. Atau berkata ia,
Tuhan itu berlawan meresap. Hak ni lagi pening ni. Hak ni satu pahaman lagi pelik. Dia kata kena Tuhan jenis meresap. Oh, ni. Meresap. Benda yang meresap gini, yang duduk berselera sini dipanggil benda yang berjelera. Jenis arak. Benda yang jenis arak. Macam kita adun tepung dengan gula merah campur dengan tepung nak buat cucur Jawa tu. Gini. Gini. Dia meresap masuk hilang terus tepung. Nak perasing tak boleh. Benda meresap jenis tu. Nah, saya mau pegang kena. Tuhan ni lawan meresap. Dan raib. Apa raib? Hilang. Dengan Nabi Muhammad. Nah, dia pegang gitu juga kafir. Ni jaga pahaman macam-macam ni. Nah, terbit pula kalau ni orang mengaji dengan Google ya. Tak mau berdepan dengan tok guru. Nah, mengaji dengan Google ya payah sikit tekan belakang tu, tekan belakang tu. Kadang-kadang waktu terbit mari pahaman apa tak tu. Kita pun bahaslah. Pegang gitu, jaga molek nah, kecuali guru yang kita kenal ilmu dia. Bukan kenal guru, kenal ilmu guru tu. Sebab tu tak haram belajar kepada guru yang tidak masyhur ilmunya. Bukan masyhur dia, masyhur ilmu tu. Apa maksud ilmu tu masyhur? Banyak orang mengajar macam tu. Macam sifat 20 kita mengaji ni gila kau belah kami kau semua dah tu. Umur gila kau belah petani kak. Tok guru Indonesia kak. Lei, Malaysia disebut sifat 20 ni semua bukan mengaji. Ni tu dipanggil ilmu yang masyhur. Bukan orang mengajar tu masyhur. Kita pergi mengaji orang masyhur, ilmu tak masyhur. Ilmu pelik sikit. Jaga molek lah. Kadang-kadang dia berlawan dengan benda yang masyhur. Ni baca jaga molek lah. Sebab tu jangan tengok di pakat doktor PhD tu, tengok ilmu yang dia hajar tu. Kena tak dengan ulama-ulama yang kita bawa. Tengok nah qala musannif rahimakumullah. Kita tak nak cari orang masyhur tu. Nama sakam. Ilmu dia bercanggah habis dengan ulama ni. Jadi haram. Kadang-kadang boleh jadi sesat. Jangan mulai nah, tengok. Kerana apa jadi kafir tu? Disabitkan berubah pindah baginya. Sebab dia sabitkan zat Allah Ta'ala jenis pindah pergi mari boleh jadi kafir. Buat tengok kitab, pakak ada kitab belakang. Tuan-tuan jangan takut ni. Dia akan kita sakat tu ya. Ilmu tauhid dia ada hak dia. Hak sakat mana? Apa-apa sengkaan-sengkaan dalam fikiranmu itu baharu. Ingat tu ya. Bayang-bayang nampak gini Tuhan kok bukan dia. Apa-apa yang boleh disentuh dengan panca indera, 5 panca indera ni, rasa, lemak, keras, licin, baharu belaka. Yang boleh nampak dengan biji mata, merah, biru, kuning, cahaya, cerah, ini baharu juga. Mudah ya ni. Gitu. Dia nak faham gitu. Boleh rasa dengan lidah, pek payah masing semua tu. Tuhan bukan macam tu. Tu dia panggil semua benda baharu belaka. Jadi licin, keras, kesat. Tuhan bukan jenis licin, keras, kesat. Karena licin, keras, kesat semua benda baharu. Allah ayat Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Dalam kitab sifat 20 dia kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Tengok qala musannif rahimahullah. Kerana disabitkan berubah pindah baginya. Dia pegang kata Tuhan jenis pindah pergi mari. Daripada suatu tempat kepada tempat yang lain. Jangan duk pegang Tuhan pergi mari supaya kita. Sak duduk di Kupang lajak mari baling. Tuhan boleh pergi sana. Jadi macam makhluk. Tuhan sak duduk Amerika lo pergi Malaysia. Macam kapal terbang. Jadi gitu. Ingat klik benda gitu semua baru. Maka Tuhan bukan jenis berpindah ranah, bukan jenis bertempat. Tuhan tak bertempat. Pegang gitu. Dan ia itu apa ni? Berpindah ranah tu. Setengah daripada sifat yang baru. Kita faham semua benda pindah ranah ni benda baru. Kapal terbang kereta mutu kita ni jenis gi mari. Maka kita takkan Tuhan macam kita gi mari.
Karena gimari ni barang yang dijadi Allah. Allah wayak siap aku tak semacam sesuatu apa pun. Ya. Maka Tuhan bukan jenis gerak diam, bukan jenis kecil atau besar, bukan dia juga. Nah, Tuhan bukan jenis kecil ataupun besar. Karena kecil besar juga ada makhluk yang kecil besar. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Dan setengah lagi berkata lagi, kata kena Tuhan kita itu yang amat putih pula dah. Dia kata Tuhan ni warna putih. Tuhan warna apa weh? Warna putih gitu. Warna putih itu arak. Apa maksud arak? Tengok putih tu. Putih itu barang yang menumpang di dinding semen tu. Semen itu jiring. Benda jenis koko ni. Koko ini arak. Dia menumpang mana? Menumpang di beg ni. Beg ini jiring. Maka benda arak menumpang jiring. Takkanlah Tuhan jenis putih kuning biru. Karena putih kuning biru arak yang dijadikan Allah. Maka Tuhan jenis bukan jenis warna. Ada orang kata Tuhan putih atau kuning warnanya. Dia kata Tuhan warna kuning. Ya dah lah. Tuhan bukan jenis warna. Kerana warna itu arak yang menumpang jiring. Tengok dia menumpang putih, menumpang baju saya ni. Koko tengok tu. Warna tu menumpang di baju tu. Takkan warna koko gitu. Hijau, putih, merah, biru, kuning. Semua benda tu dipanggil arak yang menumpang jiring. Maka arak dan jiring itu benda baharu yang dijadi Allah. Tuhan dia royak dah aku tak semacam itu. Maka Tuhan tak biru kuning. Atau bercahaya. Tuhan dia kata jenis bercahaya yang amat terang, terus menerus terang tadi, datang ia pada waktu orang sakaratul maut. Dia pegang itu. Ini satu puak dah ni. Ini juga pegangan sesat boleh jadi kafir. Bila mari tu, mari waktu orang cabut nyawa tu. Ni terang menerang ni. Terang menerang tu Tuhan dia kata. Mari waktu orang nak dekat nak mati. Tengok. Di atas dahinya, dahi orang nak mati tu. Dia pegang gitu. Tuhan jenis bercahaya dia kata. Ini juga pegangan sesat. Kerana cahaya juga makhluk Allah. Baharu juga. Demikianlah i'tikad oleh setengah daripada orang awam. Ni sikit saja. Dia ambil hak sikit lah. Banyak lagi lah. Maka ia itu jadi kafir ia. Jatuh kafir tuan-tuan. Wa iyazubillahi min zalik. Kita minta lindung daripada pegang gini. Sebab tu kena mengaji nak. Mari mengaji. Malah tiap-tiap hari mengaji. Mari seminggu sekali mengaji. Malah juga ataupun tak dan sibuk. Sebulan sekali tak apalah. Gagah-gagah. Tapi teruklah sangat. Jangan sampai hadis Nabi kata 40 hari orang tak menuntut ilmu. Hati dia jadi keras. Jangan sampai 40 hari. Ni 40 tahun dah tak mengaji. Teruk. 40 hari saja Nabi kata orang tak menuntut ilmu, hati dia keras. Apa maksud hati keras? Dia tak takut langsung dosa pahala lepuh dia. Ni dia ni. Dia nak tinggal semayang, dia buat dosa tak berasa apalah. Bila mana 40 hari dia tinggal mengaji. Tak berdepan langsung dengan ilmu. Sebab tu cari jalan sebulan sekali 30 hari tak sampai 40 hari. Tapi teruklah tu. Seminggu sekali tak apa dah. Kalau rajin lagi hari-hari mengaji, dia lembut hati insya-Allah. Insya-Allah nak. Kita bukan lagi ke mana lah. Kita tua ni bukan nak ngaji masuk kelas dah. Bukan masuk kelas dah, kita mengaji nak pergi kod 6 dah. Ni kurang-kurangnya boleh betul hak mana salah. Hak mana kita pegang selama ni tak kena kan boleh buat. Takut-takut kita. Hak kita tak tu aku baru tu. Macam tu. Dia mengaji. Tengok. Habis dah. Dan setengah lagi. Ni banyak ni bab benda jadi kafir ni. Berkata ia
Tuhan kita itu ambil faedah daripada hukumnya, daripada segala perbuatannya atau hukumnya. Dia kata gini, au yattasifa bil aghradi fil af'ali awil ahkami. Lah kita kata gitu. Au yattasifa ataupun bersifat, ni mustahil. Tak ada di Tuhan sifat Tuhan jenis mana? Au yattasifa bil aghradi. Apa dia? Jenis mengambil gharak. Apa gharak? Mengambil kerana tujuan. Fil af'ali pada perbuatan Tuhan. Awil ahkami atau hukum-hukum dia. Tuhan buat kita ni bukan ada ambil tujuan untung atau rugi. Apa maksud? Dia buat kita ni, adakah kerana elak ditekan nak ambil untung? Tak ada. Dia tak buat kita pun dia tetap Tuhan. Kalau dia buat kita pun dia tetap Tuhan. Tu dipanggil Tuhan tak ambil kita ada sebab kerana tujuan. Gharak dia panggil. Kita ditekan sebab apa kita mengaji? Kita ditekan oleh bodoh. Kalau nak buang bodoh kita mengaji. Sebab apa kita makan? Kita ada tujuan menghilangkan lapar. Sebab apa kita minum air? Kita dikena tujuan kita hilang dahaga. Sebab apa kita kahwin? Sebab kita ada kemahuan, ditekan kemahuan tujuan untuk kahwin. Tiap-tiap kita ada gharak dia panggil. Adapun Tuhan dia buat kita harus saja. Harus dia nak buat kita tak apa, tak mau buat kita apa dah. Tidak untung dan rugi bagi pihak Allah. Faham tak? Kita tak. Siapa-siapa kata Tuhan ni ambil untung atau rugi, maka kita menyama Tuhan macam baharu. Tu dia kata, kita kata apa? Au yattasifa bil aghradi, atau bersifat dia dengan gharak. Fil af'ali pada perbuatan Allah. Tengok Allah buat kita ni. Dia buat gunung, buat langit, buat bumi, buat jin, buat kafir, buat Islam, buat fasik, buat munafik, buat orang deraka, buat orang baik, buat orang jahat, orang semayang. Semua dia buat. Adakah dia mengambil untung dan rugi? Tak ambil untung rugi. Kalau semua orang pakai jadi Islam belaka, sekali dengan hak baru lama-lama, lepas peletaran biding ni. Menata biding Perdana Menteri Amerika ni pun masuk Islam lah kata. Satu Amerika masuk Islam habis. Malaysia pun masuk Islam. Pakat semayang semua. Tuhan tak jadi untung jadi rugi apa. Dia tetap Tuhan. Kalau semua pakat deraka, tak mau semua Tuhan tutup masjid habis. Nah, Tuhan jadi apa? Tak jadi apa. Tu dia panggil Tuhan tidak mengambil gharak tujuan. Wakil rakyat mari keping kita beri bantuan ada tujuan. Maksud kita ni tolong ikhlas, bukan ada tujuan apa-apa. Suruh bahong umur nak uni. Betul tak? Siapa pun ada tujuan. Sebab kita makhluk berbeza dengan Tuhan. Kita buat sesuatu ada sesuatu. Ikhlas tak ikhlas tajuk lain, tapi kita ada tujuan. Mana pakai batai kodang? Mak Pek Hong dah akhir tayar mutu tu. Ada tujuan tak? Kita cakap lah, tak ada tujuan. Dia ada tujuan. Tujuan nak tunjuk pada jibek. Ada juga gharak. Tu, dia naik mutu pergi jalan tu. Cuma kita bercakap lah, tak ada tujuan apa lah. Maksud dah. Tapi bagi dia tetap ada tujuan. Tujuan tak apa? Nak tunjuk kata dia terror. Ada juga gharak dia panggil. Fil dia kata. Bil aghradi fil af'ali awil ahkami. Pada perbuatannya awil ahkami ataupun hukum-hukum dia. Hukum hak dia buat atas kita. Dia buat atas kita. Suruh semayang, wajib semayang. Adakah benar hukum tu rugi ke Tuhan ke? Untuk Tuhan. Tuhan tak jadi apa. Kata tu. Tapi benda tu kembali bila? Kembali ke kita. Dia suruh kita puasa, suruh kita semayang, suruh kita tutup aurat, suruh kita jihad sabilillah, suruh kita mengaji. Ada tujuan apa ke Tuhan? Bil aghradi fil af'ali awil ahkam.
Hukum dia juga. Bukan dia mengambil untung dan rugi. Tak macam kita. Kita buat undang-undang jadi untung rugi. Mak pak buat undang-undang rumah tangga. Sebab apa? Nak beri jadi apa? Untung ke dia selesa hidup molek. Kerajaan buat undang-undang. Sebab apa? Ada tujuan dia. Sebab nak mengelakkan benda-benda penyakit. Tuhan dia tidak ada gharak, dia panggil. Tidak mengambil untung dan rugi. Tapi apa dia? Menjadi hikmah, dia panggil. Tengok sebab tu baca ayat Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia kena pasang supaya, jangan boh kerana. Kalau boh kerana dia ada sebab. Kena boh supaya apa dia? Mengabdikan diri kepadanya. Supaya lah. Jangan buat ayat kerana mengabdi diri. Bila kerana mesti mu ada sebab. Buat ni kerana ni, buat ni kerana ni. Jadi Tuhan ni berkehendak pada baharu makhluk. Faham tak? Pasal skru mulai. Tengok. Au yattasifa bil aghradi fil af'ali awil ahkami. Tengok. Kalau pegang kata Tuhan jenis kehendak mengambil tujuan pada perbuatan dia dan juga hukum dia. Tuhan tak ambil faedah. Kita mengambil faedah tiap-tiap suatu. Pemimpin negara ke, ahli agama ke, dia mengambil faedah. Paling kurang dia ambil faedah nak ke pahala. Gini. Dia gitu. Faedah apa? Faedah tanggungjawab. Faedah pahala, kesejahteraan, keamanan, semua ada. Semua ambil faedah kita ni. Orang jahat dia faedah cara dia. Kita orang baik ambil faedah cara kita. Jadi kita ni ada sesuatu, buat sesuatu ada tujuan. Wakil rakyat, pemimpin, ahli-ahli orang pihak raya, semua ada tujuan. Walau mulut cakap tak ada tujuan. Tujuan dia nak beri orang pakah dia. Tengok kalau musuhnya rahim pagi ni. Jadi rakyat kalau kata ada rakyat, kalau ada orang rakyat saya tolong ni tak ada apa-apa, tak ada lah. Jangan percayanya. Yang tak mengambil faedah dan tujuan Allah Ta'ala saja. Atas perbuatannya dan hukum-hukumnya. Tetapi hikmah ada. Hikmah di sebalik perbuatan dan hukum dia. Kita buat gini, ada hikmah dia gini. Apa gini? Kembali pada kita kali. Tengok, habis. Tengok itu tu. Dan setengah daripadanya jadi pada apa? Jadi kafir ni. Apa dia? Berkata ia Tuhan kita itu ambil faedah. Faedah apa dia? Pada segala perbuatannya. Apa tengok? Jangan kata gitu nah. Atau hukumnya, hukum-hukum yang Allah buat turun tu. Adakah Tuhan ambil untung rugi? Tak jadi apa ni. Kalau semua orang pakat deraka ke Tuhan, Tuhan tak jadi apa. Kalau semua taat pun Tuhan tak jadi apa. Lau kana awwalukum wa akhirakum, Allah kata. Kalulah orang awal-awal dulu-dulu, ni hadis kursi. Orang dari zaman Nabi Adam ni. Wa akhirakum, orang balik belakang-belakang ni, zaman kita ni sampai hari kiamat. Wa jinnakum wa insakum, dari jenis golongan jin, jenis golongan manusia bercampur sekali. Yang jenis merdeka dan juga jenis hamba campur sekali. Ijtama'u ala ta'ati, Allah kata. Apa ijtima'? Himpun. Apa maksud himpun? Berpakat. Orang dulu-dulu, orang loni, jenis jin, jenis hamba gabung sekali, berpakat ala ta'ati, atas ta'at aku. Apa maksud? Pakat sembah Tuhan belakang. Mada zalika, yang demikian itu tidak menambah pun fil mulki misqala zarrah. Jadi tidak menambah sedikit pun pada kerajaan aku walau sebesar zarrah. Sebesar debu pun tak jadi apa kerajaan aku.
Kalau semua pakat taat, orang dulu zaman dulu ni campur dengan orang lain ni sampai hari kiamat dengan jin sekali, hamba abdi sekali, hak merdeka sekali, pakat semua aku semua. Tuhan kata kerajaan aku tak tambah apa pun. Kerajaan aku tetap sempurna. Dia tak macam okey rakyat. Lari ke sini kurang dia so. Asal uni majoriti menang 5,000. Nampak awak tak molek sikit lari boleh 300 orang. Ataupun lari sikit tinggal 500, ketolak minoriti dah kekeh dah. Nampak? Kita ni kalau orang tak sokong jatuh. Tuhan ni sokong tak sokong dia tak jadi apa. Sebab Allah sebut sendiri dalam hadis. Jangan pegang kata Tuhan mengambil faedah atas perbuatannya dan juga hukum-hukumnya. Sikit lagi dah. Ni bab tauhid nah. Sampai sini sampai bab tauhid ni. Bab masalah perkara membatal iman ni. Jaga bimolek. Ini benda akidah belaka. Qala musannif rahimakumullah. Sikit lagi dah. Maka kafir ia. Tengok tu. Kita kata gini. Maka jadi kafir orang yang etika atau berkata Tuhan buat sesuatu ambil faedah atas hukum dia dan perbuatannya. Kerana dinafikan daripadanya akan sifat kaya. Kalau dia kata Tuhan ambil faedah, maka dia menolakkan sifat istighna dia panggil. Ni dia dua nak sifat iftikar, istighna. Ni. Ingat kita mengaji ada 11, lepas tu ada 9 tu. Hak 20 tu. Nah. Sifat istighna apa dia? Sifat terkaya, bukan kaya saja. Tambah situ terkaya. Apa maksud kaya Allah? Bukan macam kaya Allah banyak. Kita kadang-kadang cakap dia. Berkelahi dengan orang kata apalah Allah Maha Kaya. Allah ada langit, ada bumi, ada semua hak Allah belaka. Tu maksud dia banyak. Kalau hari kiamat esok Allah utuh bumi, utuh langit, hancur perhabis, tak ada apa satu, Allah miskin. Tu maksud kena faham terkaya Allah Ta'ala. Apa maksud terkaya? Tuhan tidak perlu kepada sesuatu pun. Tu maksud dia. Kita ni miskin sebenarnya. Cuma cakap ya, aku orang kaya. Tanah ada 18 juta relung. Duit berbilion-bilion. Tu bukan kaya kita lagi. Perlu kepada orang lain lagi. Toke balok, kaya tak? Manusia kata kaya, hakikatnya miskin. Sebab apa? Dia perlu kepada kerani balok dia. Dia perlu pada orang yang kerja tebang balok dia. Dia perlu pada orang yang jual balok dia. Dia perlu pada pekerja kilang dia. Kalau pakat berhenti kerja kilang habis, tak tebang balok, apa semua? Mana kaya lah kita? Tuhan ni tak perlu pada kita. Kita perlu pada dia. Tu dipanggil terkaya Tuhan. Tok Guru setama terkaya gitu. Bukan maksud kaya ni banyak kerana ada langit bumi ni. Sebab langit bumi esok dia hapus buang perhabis. Tinggal pada masyarakat saja miskin. Kalau faham kaya banyak. Kaya di sini terkaya Tuhan, dia tidak berkehendak kepada sesuatu. Sesuatu berkehendak pada dia. Tu dipanggil Tuhan terkaya. Kalau Tuhan ambil faedah, maka kita nafikan sifat terkaya yang pada Allah, maka jadi kafir kata kita disebut. Kalau musannif rahimakumullah. Dan disabik baginya akan sifat kekurangan. Kalau Tuhan jenis mengambil faedah, Tuhan ada sifat kekurangan, mustahil. Tuhan ini sempurna dia. Dan ia itu mustahil kerana tiada yang ambil akan faedah itu melainkan makhluk macam kita ni. Kita ambil faedah. Sebab apa kita mengaji? Kita mengambil faedah ilmu tu. Tu dia kata faedah ilmi tu. Sebab apa kita bekerja? Kita mengambil faedah harta. Semua ambil harta. Sebab apa kita makan satu benda? Sebab kita mengambil faedah. Tiap-tiap semua kita ada ambil faedah. Tuhan tak semacam tu. Siapa pegang gitu boleh jadi kafir. Berarti sekat tu dulu. Dan setengah daripadanya
nya membinasa Islam itu berkata ia Tuhan itu menjadi zat dirinya sendiri. Ha lagi pening. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.